Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh arjatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Ta'ala pertemukan kita pada pagi ini dan Allah Ta'ala berikan taufik kita dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah dan menjadi tetamunya. Satu nikmat yang sangat besar yang setiap hari kita diingatkan untuk syukur ini. Namun begitu memang perlu kita kepada peringatan ini supaya kita tambahkan lagi dan segarkan lagi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutlah Alhamdulillah. Okay, jadi Alhamdulillah, tajuk kita pada pagi ni, saya tak nak cerita panjang, mukadimah panjang-panjang sangat sebab 6.50 dah, 7 suku dah naik matahari dah kan? Lebih kurang 7.30 macam tu kita dah boleh sembahyang syuruk, isyraq dan juga sembahyang duha. Jadi ada masa lebih kurang 40 minit, 45 minit macam tu lah, insyaAllah, untuk kita bincangkan tajuk ni. Tajuk yang agak berat sebenarnya, agak besar juga, tapi kita cuba ringkas-ringkaskan dah kan? Tajuk ni diminta oleh salah seorang ahli jemaah Masjid Mukminun ni sendiri, yang minta untuk dibentangkan. Dan kalau kita perhatikan, tajuk ini adalah tajuk yang memang relevan dengan kita pada hari ini, bahkan lebih kurang 20 tahun kebelakangan ini. Kalau kita perhatikan, ada sahaja golongan-golongan yang mempertikaikan apabila kita beramal dengan satu-satu mazhab. Ada golongan-golongan yang bila kita beramal dengan satu mazhab, dia akan kata kita ta'assub, ataupun dia kata nak ikut mazhab-mazhab berapa, ikut Nabi sudahlah. Ataupun dia kata kan hadis ni sahih, ikut hadis sahih sudahlah, dan sebagainya. Perkataan-perkataan macam ini perkataan yang memang kata tersebar di kalangan segelintir masyarakat, dan ada sebahagian yang kata macam tak apalah, kita ikut je lah mana-mana yang senang, mana yang mudah ambil je lah. Allah Ta'ala tu kan maha penyayang, ikut je lah mana-mana, ikut dan je lah, macam tu lah lebih kurang. Jadi seperti mana yang kita semua tahu, secara umumnya kita memang semuanya bertaklid kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan kita secara umumnya begitu. Memang kita di Malaysia ini, di 13 buah negeri di Malaysia ini, memang semuanya asasnya bermazhab Syafi'i, kan? Itu memang jelas diletakkan dalam undang-undang di negeri-negeri di negara kita. Termasuklah kita di Selangor, memang secara khusus memang diletakkan bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi mungkin ada yang bila dengar perkataan-perkataan mereka ni, kita rasa macam betul juga. Lagi-lagi kadang yang bercakap itu seorang pendakwah, sama ada dalam negara ataupun luar negara, sama ada yang Melayu ataupun bukan Melayu. Jadi macam kita rasa macam betul juga kan, nak ikut mazhab Syafi'i buat apa, ikut Nabi je lah. Zaman Nabi bukan ada mazhab Syafi'i. Contohnya, itu antara kata-kata yang biasa digunakan. Kadang-kadang yang bercakap ni sebut mazhab pun tak betul. Dia kata apa, ustaz nak ikut mazhab, dia kata. Dia sebut pun tak betul, tapi dia rasa macam dia lebih pandai pula nak bermazhab sendiri. Kita tengok dulu satu-satu. Perkataan mazhab itu sendiri asal daripada perkataan zahaba. Zahaba ni maksudnya pergi. Asalnya begitu. Zahaba, pergi. Mazhab itu pula adalah tempat pergi.
Okey. Jadi pergi mana ni? Nak pergi mana pula ni? Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pergi mana? Maksudnya adalah kalau dari segi bahasa kalau dari segi bahasanya mazhab ini tempat pergi ataupun tempat dia berpandangan. Maknanya pandangan dia dalam tajuk tertentu inilah dia. Jadi mazhab ni tak mesti dari segi fiqh, apa-apa saja. Mazhab bola pun boleh juga. Dia ni mazhab apa? Mazhab Liverpool. Contoh kan. Boleh juga disebut kan. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, bukan dari segi usul fiqh. Bukan dari segi syariat. Dari segi bahasa boleh je. Sebab dia punya pandangan dia mengatakan begini begitu begini. Okey, itu asal perkataan mazhab. Tapi kalau kita boleh pahami maksud mazhab yang lebih tepat dari segi syariah, ni saya sengaja letakkan dalam bahasa Inggeris sebab pemilihan perkataan bahasa Melayu kadang-kadang agak pening sikit. Letak dalam bahasa Arab nanti tuan-tuan lagi pening kan? Jadi saya letak bahasa Inggeris supaya lebih mudah untuk difahami. Sebab saya dekat USJ sekarang kan. Jadi saya rasa lebih dipahami dengan perkataan bahasa Inggeris. Bukan maknanya kita mengagungkan bahasa penjajah, bukan. Tapi kadang-kadang terjemahan bahasa Arab ke bahasa Inggeris lebih tepat daripada bahasa Melayu. Begitu je lah. Sebab perkataan-perkataan bahasa Inggeris tu lebih kaya berbanding dengan bahasa Melayu, walaupun tidak sekaya bahasa Arab. Bahasa Arab jauh lebih kaya. Okey. Jadi perkataan mazhab ini sendiri kalau dari segi syariat maksudnya adalah pilihan mujtahid itu sendiri. Pilihan mujtahid yang berkaitan dengan kemungkinan yang begitu banyak, kemudiannya diinterpretasikan oleh mujtahid tersebut. Diambil daripada mana? Diambil daripada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, daripada Quran dan hadis berkaitan dengan sesuatu permasalahan. Itu asal mazhab. Mujtahid, nanti kita akan sebutkan siapa dia mujtahid. Tapi mujtahid ini dia punya pilihan, maka kita panggil sebagai mazhab. Itu asal dia. Maka di sana ada mazhab dipanggil mazhab Sayyidina Ibnu Abbas contohnya. Kita akan dengar nama mazhab Ats-Tsauri contohnya. Dia ada macam-macam mazhab lain, beribu-ribu mazhab, kerana mujtahid pun beribu-ribu. Jadi pandangan-pandangan mereka tu dipanggil mazhab mereka. Mazhab mereka. Jadi mazhab, contoh di kalangan para sahabat, ada sahabat yang memang merupakan orang yang boleh beristihad. Mazhab Sayyidina Ibnu Abbas, mazhab Sayyidina Ibnu Mas'ud contohnya, mazhab Sayyidina Abdullah bin Umar contohnya. Jadi itu asal mazhab memang begitu. Kemudiannya bila makin luas, maka mazhab itu menjadi satu sekolah pemikiran, school of thought. Dia adalah sekolah pemikiran bagi mujtahid tersebut. Jadi mujtahid tersebut bila dia menghuraikan permasalahan dengan begitu detail, dengan usulul fiqh dia, asas-asas fiqh dia, cara-cara mengeluarkan hukum dia, dia membentuk satu sekolah pemikiran di kalangan anak-anak muridnya, anak murid kepada anak murid, anak murid kepada anak murid kepada anak murid, dan seterusnya, mengikut cara pemikiran yang sama. Maka mengikut cara pemikiran yang sama ni kita panggil school of thought. Sekolah pemikiran istilah dia, kan? Jangan faham sekolah tu sekolah rendah, sekolah menengah, sudahlah. Okey. Contohnya Imam Abu Hanifah. Contoh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, maka sekolah pemikiran ini dipanggil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bukan hanya semata-mata pandangan Imam Abu Hanifah, tetapi dia sekolah pemikiran Imam Abu Hanifah. Maksudnya termasuklah pandangan-pandangan ulama-ulama lain selain daripada Imam Abu Hanifah, tetapi yang mengikut Imam Abu Hanifah. Contohnya pada zaman Imam Abu Hanifah itu sendiri ada dua orang ulama besar yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad Asy-Syaibani contohnya.
Jadi dua orang ini adalah imam yang juga apabila pandangan mereka digelar pandangan mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi bukan Imam Hanifah seorang, termasuklah pemikiran, tapi pemikiran tu asalnya pemikiran Imam Hanifah lah. Pasal pemikiran Imam Hanifah, dia ada cara-cara mengeluarkan hukum, dia ada konsep dia ada apabila bertembung dalil yang ini dengan dalil yang ini, macam mana nak mengeluarkan hukum. Contohnya, bila berjumpa yang ini dengan yang ini, mana yang perlu didahulukan. Jadi cara-cara Imam Abu Hanifah tu lumat pada anak-anak muridnya. Jadi anak-anak muridnya bila berjumpa dengan masalah-masalah yang lain, akan mengeluarkan hukum berdasarkan kepada metod Imam Abu Hanifah tadi. Termasuklah Imam Malik contohnya, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Mazhab Maliki bukan hanya semata-mata pandangan Imam Malik bin Anas di dalam kitab Muwatta beliau, dalam kitab Al-Mudawwanah beliau dan sebagainya, tidak. Tetapi pandangan ataupun cara fikir Imam Malik bin Anas berbanding dengan mujtahid-mujtahid yang lain. Jadi Imam Malik bin Anas adalah guru kepada Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i pula adalah mujtahid sendiri. Jadi Imam Syafi'i ini pula ada cara beliau yang berbeza dengan cara fikir Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, dia ada cara dia yang tidak disetujui oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid beliau. Imam Syafi'i belajar dengan beliau di Madinah. Imam Malik bin Anas ni memang dipanggil Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Beliau bukan imam masjid, imam maksudnya menjadi guru paling besar lah kiranya di Madinah. Imam Malik bin Anas, sepanjang hidup beliau berada di Madinah, kecuali bila beliau menunaikan haji kena pergi Mekah lah. Tapi selain daripada tu beliau sentiasa berada di Madinah, Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah. Kemudiannya Imam Syafi'i pula ada anak murid. Anak murid Imam Syafi'i ramai, banyak yang mengembangkan mazhab beliau. Tetapi ada di kalangan anak murid beliau yang menjadi tokoh sendiri pula, yang membentuk pula satu pemikiran. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu daripada Imam Ahmad bin Hanbal lahirlah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. So Imam Ahmad ni anak murid pada Imam Syafi'i. Di mana? Di Baghdad, di Iraq. Jadi Imam Syafi'i lepas belajar dengan Imam Malik di Madinah, kemudiannya beliau pergi ke Yaman, kemudiannya beliau pergi ke Iraq. Jadi di Iraq beliau mengajar dan anak-anak murid beliau begitu ramai. Kemudiannya beliau pergi ke Mesir, patah balik ke Iraq, kemudiannya ke Mesir dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i, tetapi dia ada pemikiran dia sendiri pula. Ijtihad dia sendiri, cara pemikiran dia sendiri. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu wujudlah mazhab Hanbali. Jadi kat sini kita nampak empat mazhab ini sebenarnya dia ada kaitan satu sama lain. Cumanya kita perlu faham bahawasanya mazhab ni dia bukan hanya pandangan satu orang. Dia bukan pandangan satu orang saja, tetapi dia lebih kepada cara fikir satu orang. Cara fikir ataupun cara mengeluarkan hukum daripada seorang mujtahid. Kemudiannya dikeluarkan pandangan-pandangan oleh ulama-ulama yang kemudiannya. Jadi bila kita sebut tentang mazhab, mazhab ni dia secara umumnya dalam Islam mazhab ni ada tiga. Jadi satu dipanggil mazhab politik, yang keduanya mazhab akidah, yang ketiga mazhab fiqh. Mazhab politik ni bukannya antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PH dan sebagainya, bukan. Mazhab politik ni maksudnya dalam agama, dalam agama Islam, dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam dia terbentuk tu asalnya kerana perbezaan politik. Betul, memang berlaku. Yang paling jelas sekali adalah Syiah dan juga Khawarij. Asal mereka terbentuk kerana perbezaan dari segi politik asalnya, walaupun kemudiannya adalah perbezaan lain dari sudut akidah dan juga fiqh, tapi asalnya adalah kerana politik, kerana siapa yang patut menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya politik lah tu, politik dengan istilah, maknanya bukanlah politik demokrasi pada hari ni, maksudnya kepimpinan kerajaan,
siapa yang patut menjadi imam, siapa yang patut menjadi khalifah. Jadi asalnya begitu. Begitu jugalah dengan Khawarij. Khawarij yang timbul pada zaman Sayyidina Ali. Pada zaman Sayyidina Ali. Begitu juga asalnya dengan sebab politik. Sebab mereka tak bersetuju bila dibentuk apa yang dipanggil sebagai majlis tahkim antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bila ada konflik, kan? Jadi mereka tak setuju. Mereka tak setuju nak diletakkan sebagai majlis tahkim ini yang menentukan siapa yang patut menjadi khalifah dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka keluar daripada kelompok Sayyidina Ali. Ini dipanggil sebagai Khawarij. Kharaja maksudnya keluar. Jadi Khawarij keluar, lalu mereka pula yang berlebih-lebihan dan membunuh, menghalalkan darah orang Islam yang lain, termasuklah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi ini Khawarij. Asalnya dari segi sebab perbezaan politik, perbezaan siapa yang patut menjadi khalifah dan sebagainya. Dan kemudiannya membentuk pemikiran. Pemikiran Khawarij ini sampai sekarang ada. Pemikiran yang hanya dengan sebab perbezaan siapa yang patut menjadi khalifah lalu dikafirkan orang. Seperti ISIS pada hari ini. Okey. Seterusnya ada mazhab-mazhab akidah. Mazhab akidah, contoh selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada mazhab-mazhab akidah yang lain, contohnya mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya. Kita tak nak pergi detail setiap satu ni. Kemudiannya mazhab fiqh, yang popularnya yang 4. Tetapi mazhab fiqh banyak lagi lah, kan? Yang popular yang 4 ni lah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Kalau nak ikutkan lagi banyak lah daripada ni, kan? Kami dulu bila belajar, master saya dalam bidang perbandingan mazhab. Jadi bila kita belajar perbandingan mazhab, memang pun satu-satu permasalahan kita kaji dan kaji, paling kurang 8 mazhab. Itu paling kurang, tetapi biasa sahaja pandangan-pandangan itu sampai berbelas-belas. Jadi kita tak nafikan bahawasanya memang wujudnya mazhab yang pelbagai, lebih lagi daripada 4 ni. Cuma kenapa yang 4 ini? 4 ini kerana dia telah disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai mazhab yang muktabar, yang diterima pakai, kan? Yang memang telah menerima kita panggil apa, perhatian daripada para ulama zaman berzaman, daripada ulama salaf. Salaf maksudnya kurun-kurun yang awal. Kurun yang awal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ni semua ulama salaf, ulama yang kurun-kurun yang awal, kan? Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. 150, maknanya awal lagi lah. Rasulullah SAW wafat tahun berapa? Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun berapa Hijrah? 10? Ya ke? Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah, kan? Rasulullah di Madinah 10 tahun, kan? 10 tahun jadi tahun ke-11 lah. Tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-11, macam tu. Jadi tahun ke-11 Hijrah Rasulullah wafat. Jadi bila 150 Hijrah tu baru bezanya 139 tahun selepas Rasulullah wafat. Bukan satu jarak yang begitu panjang, ya? Masih lagi generasi-generasi yang awal, generasi-generasi awal. Imam Abu Hanifah, macam tu jugalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Jadi bila kita bincangkan tentang, yang pentingnya kita tanya pada diri kita, okey, sekarang ni manusia ni, kita ni semua dipanggil sebagai mukallaf, betul tak? Mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Yang baligh dan berakal. Kita semualah, kan? Yang baligh dan berakal. Bila seorang itu dinamakan sebagai mukallaf, ulama meletakkan mukallaf ni dia tak lari daripada dua kategori. Dia takkan lari daripada dua kategori. Sama ada dia adalah mujtahid ataupun dia dipanggil sebagai muqallid. Ini berlambak disebutkan dalam kitab-kitab usulul fiqh.
Sama ada dia adalah mujtahid ataupun dia adalah muqallid. Apa dia setiap satu tu? Mujtahid adalah orang yang mampu mengambil hukum daripada dalil-dalilnya dengan cara berijtihad. Maksudnya dengan ilmu dia, dengan kemampuan dia. Kemampuan ni dia bukan sahaja ilmu tapi juga kepakaran, maknanya kehebatan dari segi akal fikiran dia pun hebat. Ada yang dipanggil sebagai bakat, kalau kita boleh terjemah bahasa Melayu dengan mudah, malakah. Ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum direct daripada dari dalilnya. Dia boleh, dia mampu sebab ilmunya begitu banyak. Ilmu nak mengeluarkan dalil ni bukannya tahu hadis, lagi-lagi tahu translation hadis, kan? Tetapi dia memang telah mencukupi ilmu dia berkaitan dengan Al-Quran dan segala ilmu-ilmu berkaitan dengan Quran, hadis dan segala ilmu berkaitan dengan hadis, bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usulul fiqh, ilmu yang berkaitan dengan cara fikir, mantik dan sebagainya. Mereka ni semua ada kepakaran itu, lalu mereka mampu untuk mengeluarkan hukum langsung daripada dalil. Jadi bila dengan dalil, mereka boleh ekstrak keluar hukum daripada dalil itu. Contoh, dalam Quran Allah Ta'ala suruh tegakkan solat, kan? Aqimis salah, aqimus salah dan sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW suruh solat, contohnya Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Contoh, bila ada perintah untuk menunaikan solat, walaupun kita nampak macam simple, tetapi sebenarnya kita tak mampu untuk faham bahawasanya solat itu wajib, melainkan apabila kita mendengar para mujtahid yang mengatakan wajib. Sebab apa? Sebab bila disebutkan solatlah, tegakkanlah solat, dia masih lagi ada dua kemungkinan paling kurang. Satu kemungkinannya tegakkan solat ini wajib, mungkin juga tegakkan solat ini sunat. Betul tak? Maknanya perintah tak mesti jadi wajib. Orang yang belajar usulul fiqh dia akan kata perintah menunjukkan kepada wajib kecuali kalau ada tanda yang menunjukkan dia bukan wajib. Kita tahu ke tidak tanda tu? Kita tak tahu. Maka last sekali dia balik kepada mujtahid juga. Mereka yang telah menguasai, maka mereka bagi tahu kita solat ni hukum dia wajib, berdasarkan kepada macam-macam dalil yang ada. Mereka yang mengeluarkan hukum tu, walaupun nampak macam simple, wajib lah solat, dah Allah suruh. Kalau Allah suruh jadi wajib, ada je suruhan-suruhan Allah dalam Quran yang tak jadi wajib. Ada tak dalam Quran suruhan tak jadi wajib? Ada, kan? Contoh dalam Quran, ini dialog yang real, memang berlaku pada saya sendiri. Dulu ada satu orang ni dia cakap dengan saya lepas sembahyang Jumaat, dia suruh keluar dari masjid. Dia kata wajib keluar dari masjid lepas sembahyang Jumaat. Saya tanya balik dia, macam mana awak boleh kata wajib? Dia kata sebab dalam Quran Allah Ta'ala suruh. Dekat mana Allah Ta'ala suruh? Dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala suruh idza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Dia kata bila dah tunaikan solat, dan dimaksudkan dengan solat kat situ adalah solat Jumaat, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Bertebaran atas muka bumi. Jadi maknanya kena bertebaran lah, dia kata. Itu kan wajib. Allah kan perintah. Jadi bila perintah menunjukkan wajib, dia kata. Saya tanya balik, abang dah pergi haji belum? Dia kata dah pergi haji dah. Abang bila ihram hari tu abang buru apa? Buru apa? Yalah burung ke, dab ke, abang ada sembelih apa? Dia kata mana ada Ustaz. Habis ihram, habis tahallul, dah lah, selesai lah, dah cukur kepala. Saya kata maknanya abang dah tinggalkan perintah Allah. Mana pula? Dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian bertahallul maka memburulah. Ada ayat tu? Adalah.
Habis abang tak memburu, dosa bang. Berapa lama dah abang tunaikan haji tu? 10 tahun lepas. 10 tahun abang berdosa. Sebab abang tak memburu sampai sekarang. Dia dah pening dah. Saya kata, perintah tak mesti jadi wajib. Perintah ni macam-macam maksud dia. Bila perintah tadi ni, perintah bertebaran di atas muka bumi lepas solat Jumaat, bukan bermakna wajib bertebaran di atas muka bumi, tapi dia menunjukkan bolehnya bertebaran di atas muka bumi. Sebab apa? Dia perintah yang datang selepas larangan. Larangan bertebaran di atas muka bumi waktu sembahyang Jumaat, maknanya waktu diseru untuk solat Jumaat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila Bilal dah azan untuk datang sembahyang Jumaat, untuk waktu khatib dan naik atas mimbar tu, kan kita haram berniaga, kita haram bertebaran di atas muka bumi, kita wajib datang ke masjid. Jadi bila dah habis solat, bertebaranlah, maknanya boleh bertebaran, bukan wajib. Samalah macam ayat lepas tahallul kena memburu, bukan kena buru. Maksudnya kat situ adalah boleh memburu. Sebab apabila kita dalam ihram, kita diharamkan memburu, kita dilarang. Jadi bila dah tahallul, pergilah, nak pergi pergilah. Macam itulah maksud kita. Kalau dalam bahasa Melayu kita akan sebut nak pergi pergilah. Bukan maksudnya wajib pergi, walaupun ada perkataan pergilah kat situ, itu adalah pilihan. Alright. So maknanya walaupun perintah daripada Allah dalam Quran, dalam hadis, tak semestinya dia jadi wajib. Jadi siapa yang bagi tahu kita benda tu wajib? Para mujtahid. Mujtahid itu maksud dia, manakala muqallid, yang kita ni semua muqallid adalah yang tak mampu ambil hukum terus daripada dalil. Yang tak mampu ekstrak hukum daripada dalil dipanggil muqallid. Muqallid. Yang kita biasa dengar perkataan taklid, kan? Taklid itu dia punya perbuatan dia lah. Muqallid itu orangnya. Jadi orangnya dipanggil sebagai al-muqallid. Kita lah orang yang bertaklid, orang yang ikut. Sebab dia tak mampu nak keluarkan hukum sendiri, maka dia perlu bertaklid. Taklid ni, asal perkataan taklid ini daripada qiladah. Qiladah ni maksudnya rantai. Asalnya rantai yang dipakai di tengkuk, asalnya untuk manusia, kuda, unta dan sebagainya. Asalnya begitu. Lalu kenapa dipanggil taklid? Sebab dia akan ikut, kan? Dia akan ikut. Maksudnya tak apa, bila ada rantai, binatang tu akan ikutlah tuan dia, kan? Akan dipegang. Itu asal dari segi bahasa dia, kan? Dan taklid ini pula dia ada dua jenis. Satu, kita beramal dengan kata-kata orang lain tanpa mempunyai hujah yang memestikannya. Maksudnya kita main ikut je orang, kita main ikut je orang. Ini taklid, dia panggil taklid buta lah. Yang ini tak boleh, kan? Taklid bukan semua boleh. Kalau kita main ikut je orang tu, padahal orang tu tak layak pun untuk diikuti, itu taklid yang tak dibenarkan. Dan inilah yang ramai di kalangan kita buat. Dia ikut je lah, ramai orang buat, dia buat saja tanpa belajar, tanpa ilmu. Kita bila beramal sepatutnya dengan ilmu. Maknanya kita kena belajar, bukan ikut-ikut orang. Orang buat, kita buat, naya, kan? Orang buat, kebetulan pula waktu tu Tok Imam sembahyang isyak terlebih 1 rakaat, contohnya 5 rakaat. Kita pula satu malam tu je datang ke masjid contohnya, kan? Jadi malam esok kita pun sembahyang isyak kat rumah 5 rakaat juga. Sebab apa? Tok Imam sembahyang 5 rakaat, contohnya. Ini taklid yang tak dibenarkan. Sebab dia tak dengan belajar. Orang tu pula bukan orang yang boleh diikuti. Okey. Manakala taklid yang boleh adalah beramal dengan kata-kata mujtahid. Mujtahid tadi kita dah sebut, orang yang boleh bawa keluar hukum. Jadi kita beramal dengan kata-kata dia walaupun tanpa mengetahui dalil. Itu dipanggil sebagai taklid. Itu boleh, tak ada masalah.
kan? Contoh, kita ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, contoh kan. Jadi kita bertaklid dengan Imam Syafi'i contohnya. Boleh ke tidak kita taklid dengan Imam Syafi'i? Boleh, sebab Imam Syafi'i itu mujtahid. Kita sembahyang subuh tadi kita baca doa kunut, kan? Kita baca doa kunut bukan sebab semata-mata orang Malaysia biasa baca doa kunut, tapi sebab Imam Syafi'i ajar waktu subuh memang disunatkan baca doa kunut. Jadi kita pun ikut, kan? Okeylah, kita pun sembahyang subuh kita baca doa kunut sebab inilah sunnahnya, berdasarkan kepada kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata subuh disunatkan kunut pada rakaat yang terakhir, contohnya kan. Habis kalau orang tu dah belajar dalil apa semua, dia dah belajar, oh dalil kunut macam ni, dalil semayang macam ni, dalil baca Fatihah macam ni, dalil rukuk macam ni, dalil sujud macam ni, dia masuk yang mana satu? Dia masuk yang mujtahid ke muqallid? Jawapannya dia masih lagi jadi muqallid. Sebab apa? Dia masih lagi belum mampu untuk keluarkan hukum secara direct daripada dalil itu. Dia hanya sekadar mempelajari dalil, bukan dia mengeluarkan hukum daripada dalil. Ada beza, kan? Jadi kalau ustaz mengajar, kamu buat begini, apa dalil dia? Kamu buat begini, apa dalil dia? Kita boleh belajar dalil tu, tapi bukan kita mengeluarkan hukum daripada dalil tu. Ada beza. Kita sekadar tahu dalil. Tahu dalil ni baguslah, bukannya tak bagus. Bagusnya dari segi kita belajar apa yang cara para ulama mengeluarkan hukum. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi SAW, baguslah, bukan tak bagus. Tapi jangan syok sendiri. Bila kita tahu dalil je, oh ni hadis sahih, ni hadis dhaif, oh kita ambil yang sahih lah. Bukan. It's not as simple as ini sahih, ni dhaif, okey ambil yang sahih. Dia bukan begitu, kan? Dia bukan senang, oh yang ini ada hadis, yang ni tak ada hadis pun, ambil yang ada hadis lah. Bukan. Tak semestinya begitu. Okay? Cuma oleh kerana kita tahu ini ada hadis, maka kita pun beramal sebab kita tahu, oh gini. Okey, tak ada masalah, kan? Tapi kita masih lagi ikut ulama yang mengeluarkan hukum itu. Itu dipanggil sebagai taklid. Apa dalil yang mengatakan bolehnya bertaklid kepada para ulama? Adalah berdasarkan kepada ayat Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Allah Ta'ala tak suruh cari bahaskan hukum. Allah Ta'ala tak suruh cari dalil. Allah Ta'ala tak suruh, okey, carilah daripada Quran dan Sunnah kalau kamu tak tahu. Tak. Allah Ta'ala suruh tanya kalau tak tahu. So bertanya tu menyebabkan orang yang bertanya mengikuti orang yang ditanya. Begitulah. Kalau kita tanya kepada seorang mujtahid, kita tak adalah mujtahid tak ada zaman kita ni. Kita tanya kepada, kalau contoh zaman Imam Syafi'i, anak muridnya tanya, wahai Imam, apakah hukum sekian. Maka Imam Syafi'i pun jawab, hukumnya sekian. Alright. Jadi orang yang bertanya tu akan ikut kepada Imam Syafi'i. Jadi dia bukan sekadar tanya tu tanya untuk tahu, tanya untuk ikut. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah dalil yang cukup kuat kenapa seseorang itu bermazhab sebenarnya. Sebab memang Allah Ta'ala suruh tanya. Ada dalam Quran sebut fabahatsu fi Google in kuntum la ta'lamun. Dan kalau tak faham bahasa Arab pun tuan-tuan tahu tu bukan Quran. Mana dia suruh cari kat Google? Kalau tak tahu tanya. Jadi yang kita ikut mazhab Syafi'i ni macam mana? Ustaz-ustaz kita ni mujtahid ke? Tidak. Ustaz-ustaz kita tak mujtahid. Oleh kerana itulah ustaz-ustaz kalau nak mengajar sekalipun, nak mengeluarkan hukum sekalipun, dia mesti bersandar kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dia mesti ada sandaran dia. Dia bukan jawab berdasarkan kepada I think boleh lah. Dia tak boleh begitu. Sebab dia sendiri tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum direct daripada Quran dan hadis, maka dia tak boleh nak cakap saya rasakan boleh lah. Dia no such thing as saya rasa nak mengeluarkan hukum ni. Rasa gulai boleh rasa,
Rasa pahit, rasa masam, rasa masin boleh. Tapi nak mengeluarkan hukum, dia tak boleh pakai saya rasa. Melainkan dia memang mujtahid. Itu cerita lain lah. Sebab berdasarkan kepada sangkaan dia bukan sangkaan main-main. Berdasarkan kepada ilmu dia yang begitu dalam. Jadi sangkaan dia pada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Itu cerita lain. Tapi kalau kita tiba-tiba saya rasa, bahaya sangat-sangat. Zaman sekarang ada orang bila buat usrah, bila grup-grup kecil kan, baca Quran, baca hadis, baca tafsir, baca hadis, dia senang-senang je baca tafsir tu, I think kan maksudnya gini tau. Dia ada I think juga. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kita kena merujuk kepada mereka yang pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau tak tahu, bukannya buat erti. Apa istilah dia sekarang? Palatau. Yang tu. Palatau ni wujud dah lama dah sebenarnya. Walaupun sekarang ni orang guna benda tu pada benda-benda perubatan apa semualah kan. Tapi bidang fiqh pun berapa banyak orang buat macam tu sebenarnya. So jaga-jaga. Tu sebablah contoh kalaulah seorang ustaz tu mengajar kita kan, lepas tu kita rasa macam ustaz punya jawapan tadi tu berdasarkan kepada pandangan siapa? Contohnya, kita boleh tanya balik. Kita boleh tanya. Sebab kita tahu ustaz tu bukan mujtahid. Kan? Jadi kita boleh tanya. Kita boleh tanya, ustaz, pandangan tu pandangan siapa ya? Kalau dia kata, ni daripada hadis lah. Tu kena jaga-jaga. Itu kena jaga-jaga. Sebab dia menunjukkan seolah-olah dia boleh bawa keluar hukum daripada hadis secara direct. Sedangkan dia sendiri tidak mampu. Dia sendiri tidak mampu sebenarnya. Saya belajar daripada guru-guru yang mana sebahagian daripada mereka menghafal Sunan Sittah, bukan Quran aja, semua 6 kitab sunan. Saya belajar daripada guru-guru yang mereka menguasai kepelbagaian mazhab. Sebab saya belajar dulu bidangnya perbandingan mazhab, maka memang guru-guru saya itu memang pakar-pakar dalam bidang perbandingan mazhab. Tapi mereka semuanya bermazhab. Guru saya yang paling banyak saya belajar daripada beliau tentang kepelbagaian mazhab, bermazhab Maliki. Beliau sendiri bermazhab Maliki. Walaupun kalau kita berbazhab mazhab Syafi'i, kalah kita. Berbahas mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kita bincang dengan dia, kita kalah. Walaupun dia sebenarnya mazhab Maliki. Sebab memang dia hebat pakar, tapi dia tetap mengatakan aku bermazhab Maliki. Jadi hebatnya mereka tu pun tidak menyebabkan mereka syok sendiri. Mereka rasa macam aku mampu. Ini semua ni ujung jari aku je. Berpuluh-puluh tahun aku mengajar benda ni. Profesor dalam bidang masing-masing. Bukan bermakna bila dia dah jadi profesor berpuluh-puluh tahun, mufti pun jadi anak murid dia. Para mufti, berapa ramai mufti-mufti jadi anak murid dia, tetap dia mengatakan aku sendiri bermazhab Maliki. Okey. Dan kita terus pergi pasal dah 7.26 dah rupanya. Slide kita ni baru 16 daripada 23. Okey. Ni saya cuba ringkas saja sebenarnya ni. Imam Asy-Syatibi menyatakan, Imam Syatibi ni ulama besar dalam bahagian usulul fiqh juga, ataupun yang terkenalnya beliau dengan maqasid syariah. Beliau menyatakan, cuba baca betul-betul apa yang beliau katakan. Bagi orang awam, fatwa-fatwa daripada mujtahid seperti dalil syar'i di sisi mujtahid. Hujahnya adalah sama ada dalil atau tidak pada seorang muqallid itu sama sahaja hasilnya, kerana mereka tak dapat mengambil faedah daripadanya. Pengkajian dalil dan istinbat bukanlah urusan mereka, malah dilarang sama sekali ke atas mereka. Bayangkan, Imam Syatibi kata orang awam macam kita, sama ada kita tahu dalil ataupun tak tahu dalil, sebenarnya sama aja. Sebab akhirnya kita nak beramal, kan? Kita macam tuan-tuan lah, kita okey, baca doa kunut waktu subuh, tuan-tuan tahu dalil ke tidak? Tak tahu. Kebanyakan kita tak tahu apa dalil dia.
Tetapi kita beramal, itu yang penting. Kalaupun tuan-tuan tahu apa dalil dia, sama juga tuan-tuan baca kunut juga waktu subuh. Kalaupun tuan-tuan tahu apa dalil mazhab Hanafi yang mengatakan tidak disunatkan kunut waktu subuh, tuan-tuan hanya sekadar tahu dalilnya, tapi tuan-tuan tak tahu bagaimana mengeluarkan hukum itu. Kalaupun tuan-tuan tahu bagaimana mengeluarkan hukum itu, tuan-tuan masih lagi tak tahu bagaimana dibandingkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, bagaimana mereka punya soal jawab dalam isu berkaitan dengan mengeluarkan hukum itu. Kalaupun tahu pun, tuan-tuan akhir sekali masih lagi bertaklid kepada ulama-ulama yang mengeluarkan dalil itu. Jadi akhirnya masih juga bertaklid, bukannya kita jadi mujtahid. Jadi kalaupun kita tak nak baca kunut atau subuh, contohnya, kita masih lagi bertaklid kepada imam yang mengatakan tidak disunatkan baca kunut atau subuh. Bukan kita sendiri yang mengeluarkan hukum tu daripada hadis. Bukan kita kata, oh ini hadis ni lagi kuat daripada ni. Bukan. Kita masih lagi berpegang kepada ulama yang mengeluarkan hukum tersebut. Jadi akhir sekali, sama sahaja, sama ada kita tahu dalil ataupun tak tahu dalil, sama. Akhirnya jadi sama. Pada pengamalan kita jadi sama. Tu pasal lah ulama ajar bahawasanya sama ada kita belajar itu mendengar dalil ataupun tidak, itu bukan isu utama. Yang jadi masalah lebih besar adalah apabila mengeluarkan hukum ikut kepala sendiri. Itu masalah. Bukan bermakna yang sebab ada orang diajar, dia kata kalau nak dengar ustaz tu bercakap, dia kata kena tanyalah ustaz dalil apa dalil pandangan ni. Bukan. Soalan yang lebih tepat adalah, ustaz, ini pandangan siapa ustaz? Itu lebih tepat, supaya kita boleh tahu dia bercakap itu berdasarkan pada ilmu ataupun tidak. Kalau kita tanya dalil, dia boleh reka dalil ikut suka dia je. Dalil Allah, dia sebut je lah gini. Dalil apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu ayat Quran. Tuan berani percaya, tuan berani lawan, padahal tak ada kaitan pun sebenarnya. Jadi dalil ni belum tentu bermakna benda tu betul. Walaupun dalil itu betul, dalil tu betul, tapi penghujahan menggunakan dalil itu tak mesti betul. Tuan-tuan, kalau kita tengok ulama-ulama yang berbeza pandangan ni, ya Allah, kita kadang macam biar betul ada pandangan macam ni, betul, ada dalil, ada, tetapi 4 mazhab tak pakai sebab terlalu jauh daripada syariat Islam. Contoh, hadis sahih Nabi SAW menyatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yaghtasil minhu, ataupun yatawadda dalam satu riwayat, ataupun yaghtasil fi. Apa sesiapa macam mana dia punya hadis dia? Apabila seseorang daripada kalian, hadis ni begini maksud dia, janganlah, la yabulanna ahadukum, janganlah kencing seseorang kalian di dalam air yang kekal, yang tidak mengalir, air yang bertakung, yang tidak mengalir, yang tetap tidak mengalir, kemudiannya berwuduk daripadanya, ataupun dalam satu riwayat mandi daripadanya. Ada yang mengeluarkan hukum ni, dia kata, tengok ni hadis sahih kan, betul lah, hadis ni sahih. Okey, Nabi kata jangan kencing, kan? Habis kalau buang air besar, Nabi tak kata buang air besar, Nabi kata kencing je yang tak boleh. Jadi maknanya kalau buang air besar, gunakan air itu, bolehlah air itu berwuduk dengannya. Kan pening kepala kita dengar, sebab ini hadis, kamu berani lawan hadis. Dia cakap macam tu. Lagi Nabi sebut, la yabulanna ahadukum, seseorang daripada kamu tu, seorang daripada kamu tu yang buang air kecil kat situ, lepas tu kamu ambil semayang kat situ. Jadi maknanya kalau orang lain yang kencing, tak apalah. Sudah. Lagi dahsyat lagi daripada tu ada. Sama hadis lagi kan? Ni kita cerita satu hadis, kita tak cerita banyak hadis pun. Lagi Nabi sebut, la yabulanna ahadukum fil ma'idaim, dalam air itu. Jadi kalau kamu kencing dekat tempat lain, kamu letakkan kencing kamu dekat dalam air itu, tak apalah.
lagi dalam hadis tu, ini lagi paling dahsyat sekali. Tapi memang ada yang sebut gini, dalam hadis tu sebut yang tak boleh adalah berwuduk ataupun dalam satu riwayat mandi. Tak sebut minum, tak sebut gunakan air itu untuk masak. Hanya boleh sudah kan, dah air kesan daripada kencing dia ambil buat minum, boleh? Tetap tak boleh sebenarnya, walaupun hadis tu tak sebut gitu. Okey. Jadi kenapa kita kata tetap tak boleh? Sebab di sana ada lagi ayat Quran yang menceritakan, hadis yang menceritakan, walaupun secara umum. Tetapi kita tak cakap macam tu sebab kita ikut ulama-ulama yang mujtahid. Ulama-ulama mujtahid yang kata sebenarnya konsepnya begini. Apa dia air yang suci? Kan kita belajar air yang suci lagi menyucikan, apa dia? Kita belajar jenis-jenis air kan. Air yang suci menyucikan, air yang suci tapi tak menyucikan, air yang mutanajis dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apa dalil bahawasanya kita memang perlu bermazhab? Adalah ijma' para sahabat sendiri, kesepakatan para sahabat. Para sahabat sendiri menunjukkan contoh bahawasanya kita ni sebenarnya perlu bertaklid kepada seorang mujtahid. Apa contohnya? Para sahabat Nabi SAW, bukan semua para sahabat adalah orang yang mampu mengeluarkan hukum. Bukan semua sahabat mampu mengeluarkan hukum. Sahabat ramai kan, Nabi SAW wafat lebih daripada 100,000 orang sahabat. Adakah semua 124,000 sahabat semuanya adalah di kalangan orang yang mujtahid? Tidak. Di kalangan mereka ada yang memang menjadi rujukan dalam hukum hakam. Di kalangan mereka, kebanyakan mereka tidak. Tapi sebahagian daripada mereka menjadi rujukan dalam hukum hakam. Dan bila mereka, para sahabat yang lain ni rujuk kepada sahabat yang boleh dirujuk, tak ada siapa pun yang marah. Semua setuju. Cukup engkau bertanya kepada orang yang tahu, engkau boleh beramal. Dah. Sebab ayat tadilah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Inilah dia ijma', kesepakatan para sahabat. Tak ada pun yang kata engkau kalau nak beramal kau kena tahu dalil dulu. Kau tak tahu dalil tak boleh. Kau ta'assub tu pada Ibnu Mas'ud. Tak ada. Tak ada seorang sahabat pun cakap macam tu. Cukup dah Ibnu Mas'ud jawab boleh. Dah kau boleh amalkan. Dah. Tak perlu pun kau tanya apa dalil dia. Dalam Quran ada sebut tak? Dalam hadis ada sebut tak? Tak ada. Kan? Tak mesti begitu. Dan satu lagi perkara adalah kerana dalam Quran Allah Ta'ala sendiri sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak tanggungkan seseorang melainkan apa yang berdasarkan kemampuan dia, kapasiti dia. Kalau dia tak mampu, dia tak diwajibkan, maka kita ni kalau kita kata nak tanggungkan semua orang untuk tahu semua dalil dalam semua bidang, itu bukan sesuatu yang dalam kemampuan seorang mukallaf. Kita pun tak mampu, saya pun tak mampu. Jadi maknanya untuk semua orang mengeluarkan hukum mengikut Quran dan hadis, itu adalah satu perkara yang mustahil pada zaman kita, bahkan daripada zaman sahabat lagi kan? Jadi nak memaksa sesuatu yang mustahil itu adalah satu perkara yang bukan ada dalam syariat. Jadi ada ke, jadi wajib satu mazhab je ke? Jawapan kita tak. Kita tak kata wajib satu mazhab je. Kita pun tak kata mesti pegang satu mazhab daripada lahir sampai mati, tak. Tapi dalam masa yang sama kita kata boleh berpegang dengan satu mazhab saja, sebab tak ada dalil yang mengatakan tak boleh. Maknanya boleh bermazhab dengan satu mazhab saja sepanjang hidup kita. Seperti mana macam Quran, kita baca kiraat ni ada banyak. Kiraat yang 7, kiraat yang 10 yang masyhur, yang mutawatir. Kiraat yang begitu banyak ni dalam Quran, kita tak mesti baca pelbagai. Kita baca satu kiraat je daripada lahir sampai mati. Kita baca kiraat Hafs an Asim contohnya. Itulah yang kita baca daripada kita kecil sampailah kita mati. Tak ada pula kata tak, kamu ni ta'assub dengan Hafs an Asim. Kamu sepatutnya bacalah kiraat Warash sekali-sekala. Patutnya kamu baca gini. Tak, itu bukan ta'assub. Sebab memang dibenarkan untuk kita baca satu saja. Tak payah nak tukar-tukar. Hari ni baca ni, besok baca ni.
orang yang berpegang kepada mazhab bukan bermakna dia ta'assub. Kita pegang mazhab Syafi'i daripada lahir sampai mati bukan maknanya ta'assub. Tapi itulah yang mudah untuk kita. Kita belajar qiraat, kita baca satu je daripada lahir sampai mati, kita baca Fatihah dengan cara tu. Bukan sebab kita ta'assub, tapi itulah yang mudah untuk kita. Kita ada kerja lain, banyak lagi kerja lain, banyak lagi benda kita nak kena buat daripada kita belajar pelbagai qiraat. Lainlah ustaz-ustaz kita yang memang lulusan Quran, itu memang bidang dia orang. Tapi kalau semua orang nak kena belajar semua ilmu qiraat, nayalah kita. Kita majais dengan mak wajib pun tukar lagi. Itu contoh bila nak cerita tentang hukum hakam kan. Hukum hakam pun banyak sangat terlampau detail. Kalau kita nak tahu semua hukum hakam, semua dalil, memang peninglah kita. Tak belajar lah, tak kerja lain lah kita. Kan? Cumanya kita tak boleh campur adukkanlah. Mazhab ni kita tak boleh campur aduk ikut suka kita. Yang dipanggil sebagai talfiq. Ini tak boleh. Contoh, kita kata yang ni aku ambil mazhab ni, yang ni aku ambil mazhab ni, yang ni aku ambil mazhab ni, campur. Sebab dia jangan campur tu sampai menjadi last kali tak ada ulama pun yang kata boleh. Contoh bab kahwin. Bab kahwin dia ikut mazhab Hanafi yang mengatakan perempuan boleh menikahkan diri dia sendiri. Mazhab Hanafi macam tu. Perempuan dia boleh nikahkan diri dia sendiri. Jumhur kata tak boleh, tapi mazhab Hanafi kata boleh. Kan? Yang kedua, saksi diikut mazhab Maliki yang mengatakan saksi bukan syarat sah pernikahan. Kan? Kita saksi tu jadi rukun juga, mesti ada. Kalau tak ada saksi tak sah nikah kan? Tapi mazhab Maliki tak ada masalah. Tak ada saksi pun nikah sah. Tak ada masalah. Jadi dia ambil mazhab Hanafi pada bab wali, dia ambil mazhab Maliki pada bab saksi. Jadi akhirnya jadi macam mana? Tinggal dua orang je lah kan? Pengantin perempuan dengan pengantin lelaki. Abang, I nikahkan diri I dengan abang. Yang cik abang pun I terima. Kan? Boleh tak macam tu? Dia tak boleh. Hukumnya tak sah. Sebab apa? Kita kata kan boleh ambil mazhab lain. Betul boleh ambil mazhab lain. Tapi apa yang kamu ambil, kamu campurkan, tak ada satu mazhab pun kata boleh. Mazhab Hanafi yang kata perempuan boleh nikahkan diri dia sendiri, dia kata mesti ada saksi. Mazhab Maliki yang kata kalau tak ada saksi pun boleh, tapi dia kata wali kena ada. Kan? Jadi kalau kamu buat tak ada wali, tak ada saksi, semua mazhab kata tak boleh. Macam mana kita nak tahu benda tu? Kita mungkin tak tahu. Kalau kita main ambil aja. Jadi akhir sekali yang paling senang untuk kita macam mana? Ambil satu mazhab saja. Dah confirm dah Imam Syafi'i kata betul. Macam kita semayang kan, kita belajar ikut mazhab Syafi'i, syarat-syarat sah solat macam mana, mesti suci tu pula apa syarat dia, berwuduk tu macam mana cara dia, apa semua kan, semayang macam mana cara dia. Kalau kita ikut je yang kita belajar tu, kita beramal, confirm Imam Syafi'i kata benda tu sah. Tapi bila kita campur, ni Imam Syafi'i pun kata tak sah, Imam Ahmad pun kata tak sah, Imam Malik pun kata tak sah, Imam Hanifah pun kata tak sah, contohnya. Jadi jaga-jaga. Jadi nak ikut mazhab tu yang senang sebenarnya. Ikut mazhab yang lebih mudah berbanding dengan nak paksa orang ikut campur-campur. Persoalan-persoalan ni panjanglah, kita dah 7.40 dah waktu isyraq dah ni sebenarnya. Saya ringkaskan aja. Persoalan yang sering ditimbulkan, orang kata dalil yang kita kena ikut Quran dengan sunnah, bukan para ulama. Kita jawab, dalil bukan hanya Quran dengan sunnah, dalil sangat banyak. Kan? Dia ada sana ijma', ada qiyas, ada qaulus sahabi, ada syar'u man qablana, ada uruf dan sebagainya. Tapi katakanlah semua itu semua pun kita kena faham bahawasanya kata-kata para ulama ni bukan kita letak sebanding dengan Al-Quran dan hadis, tidak. Tetapi kita bandingkan kata para ulama yang ni dengan kata para ulama yang ni, kata para ulama yang ni dalam memahami Quran dan hadis. Jangan kita letak perbandingan dia begitu. Antara Quran hadis dengan kata ulama, mana kau nak pakai? Bukan perbandingan dia begitu. Perbandingan dia adalah Quran dan hadis
pandangan ulama A, pandangan ulama B, pandangan ulama C, pandangan ulama D. So antara pemahaman para ulama terhadap Quran dengan hadis. Bukannya kita bila bermazhab kita tinggalkan Quran dengan hadis. Kita ambil Quran dan hadis berdasarkan pahaman ulama. Begitu je. Kalau dia kata ulama kan tak maksum, Quran dengan hadis tu maksum, maknanya tak ada salah. Quran dengan hadis tak salah, ulama boleh jadi salah. Betul, Quran dengan hadis tak salah, tetapi pemahaman kamu tentang Quran dan hadis mungkin salah. Dia kata ni kan hadis jelas. Ya, tu pahaman kamu terhadap hadis tu. Mungkin betul, mungkin salah. Antara saya nak ikut kamu dengan ikut Imam Syafi'i, baik saya ikut Imam Syafi'i. Itu sebenarnya jawapannya. Bukan antara Quran hadis dengan Imam Syafi'i, tapi antara ustaz, antara doktor dengan Imam Syafi'i. Mana saya patut ikut? Itu sebenarnya jawapan dia. Okay? Bukannya Haji nak ikut Quran ke nak ikut ulama? Nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Bukan begitu. Nak ikut ustaz ke nak ikut ulama? Jawab balik ke dia. Okay? Itu sebenarnya jawapan dia. Jadi macam dia kata, oh ni kan ada hadis sebut gini. Haji kalau percaya dengan Nabi, Haji kena ikut Nabi. Nabi yang cakap macam ni. Oh. Contoh bab batal air semayang. Kan ada ustaz-ustaz mengajar. Tuan-tuan pegang suami isteri tak batal lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak ikut Nabi ke tuan-tuan nak ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata batal, Nabi sendiri buat tak batal tuan-tuan. Oh. Sedap dia cakap. Jadi tuan-tuan ikut Nabi sudahlah. Tak. Sebenarnya kita ikut ustaz tu, bukan ikut Nabi. Ustaz tu yang cakap Nabi buat gitu. Bukan kita tengok sendiri, ada hadis, terjemahan hadis tu begitu. Adakah betul cara terjemahan dia begitu? Adakah betul cara pemahaman daripada hadis tu begitu? Kan? Dan sebagainya. So Imam Syafi'i bukan tak tahu hadis tu. Lagi, kenapa tak tinggalkan mazhab kalau bercanggah dengan hadis? Kita kalau nak jawab soalan ni, kita kena tahu betul ke bercanggah? Tanya dulu. Kadang-kadang bukan bercanggah, tetapi cara faham yang berbeza. Begitu je, bukan bercanggah dengan hadis yang sahih. Lepas tu dikatakan ulama sebut, kalau ada hadis macam Imam Syafi'i sebut, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadis tu, itu mazhab aku. Imam Nawawi kata, maksud kataan ni adalah kalau kamu tahu betul-betul memang Imam Syafi'i tak pernah jumpa hadis tu, kan? Dan itu sangatlah sukar bagi kita. Kalau Imam Syafi'i tak tahu langsung hadis tu, kemudiannya hadis tu baru ditemui oleh ulama kemudian, itu cerita lain. Tapi berani ke kita cakap Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu? Saya pernah, ni last sekali lah, saya pernah dululah dalam 20 tahun dulu semangat jugalah nak berdebat dengan golongan ni. Sekarang dah malas dah. Dia cakap macam ni, dia kata komo-komo waktu wuduk ni wajib hukum dia kata. Saya kata balik, kenapa wajib? Sunat lah. Dia kata wajib lah, sebab ada dalil. Saya kata mazhab Syafi'i kata sunat. Dia kata tak, mazhab Syafi'i jadi wajib. Saya kata saya belajar mazhab Syafi'i komo-komo ni sunat, bukan wajib. Dia kata kan Imam Syafi'i sendiri sebut apabila sahihnya sesuatu hadis, maka itulah mazhab aku. Jadi hadis komo-komo ni sahih, jadi maknanya mazhab Syafi'i kata wajib komo-komo. Oh, saya pun cakap, ini kalau Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni, kan? Masalahnya Imam Syafi'i dah jumpa hadis ni, dan Imam Syafi'i mengatakan sunat. Kamu jumpa hadis ni, kamu kata wajib, pandai-pandai kamu. Imam Syafi'i jumpa hadis ni, Imam Syafi'i kata komo-komo tu sunat. Dia kata tak, saya yakin Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Tu sebablah Imam Syafi'i kata sunat. Kalau Imam Syafi'i jumpa, confirm dia kata wajib. Confident gila. Lepas tu saya tanya dia balik, hadis ni siapa ulama yang keluarkan, yang kamu kata Imam Syafi'i tak jumpa tu? Dia pun sebut hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Saya terus geleng kepala. Saya kata, ya Allah, inilah masalahnya berdebat dengan orang jahil. Imam Syafi'i bukan kata tak jumpa hadis tu. Imam Syafi'i dah hafal hadis tu jauh sebelum jumpa Imam Malik lagi. Imam Syafi'i dah hafal. Kitab Muwatta' tu dalam kepala Imam Syafi'i je. Yang kamu Google aja, kan?
Imam Syafi'i dah hafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i belajar direct daripada Imam Malik. Kan? Imam Syafi'i anak murid yang sangat hebat daripada anak murid Imam Malik. Jadi yang kamu kata Imam Syafi'i tak jumpa, biar betul. Kecil-kecil lagi Imam Syafi'i jumpa dah hadis tu. Kan? Tiba-tiba kamu kata confirm Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Kan? Nampak kejahilan, nantilah kita kata palatau tu. Itulah dia. Jadi kenapa wujud benda ni? Sebab ada orang yang mempermainkan istilah-istilah sampai dia kata, alah tak payahlah, kita ni pegang pada hadis sudahlah. Kita pegang pada hadis sudahlah, tak payahlah nak pegang-pegang kata ulama' tu, kata ulama' ni dan sebagainya. Dia bukan itu isu dia. Isu dia bukan nak pegang hadis ataupun tidak, tetapi nak pegang pandangan ulama' yang mana, pandangan mujtahid yang mana. Jadi bila kita bermazhab, kita berpegang kepada pandangan mujtahid, iaitu Imam Syafi'i dan juga para mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita kata, oh ini pandangan Imam An-Nawawi, ini pandangan Imam Ar-Rafi'i, ini pandangan Imam Ibn Hajar, ini pandangan Imam Ar-Ramli contohnya. Ini pandangan ulama' ini pandangan ulama' dalam mazhab Syafi'i. Maka kita sebenarnya masih lagi memahami Quran dan hadis itu menggunakan metod Imam Asy-Syafi'i. Maka mungkin berbeza dengan metod orang lain, kita berlapang dada, tak ada masalah. Kamu nak ikut mazhab Hambali kata begini-begini, siapa kita nak banding dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Kamu berpegang kepada mazhab Maliki, siapa aku nak banding dengan Imam Malik? Jadi silakan, kan? Saya respect kamu guna mazhab Maliki, saya respect. Sebab takkanlah saya nak bandingkan diri saya dengan Imam Malik bin Anas, kan? Imam Malik bin Anas tu slipper dia pun lagi mulia daripada saya. Jadi takkanlah saya nak bandingkan diri saya dengan Imam Malik. Kamu nak ikut Imam Malik, silakan. Tapi saya ikut Imam Syafi'i. Kan senang berlapang dada macam tu. Nak banding dengan kamu tak ikut sunnah, kamu ikut sunnah, saya ikut sunnah, saya je ikut sunnah. Oleh kerana itulah bila semayang saya kena gerakkan jari. Sebab saya ikut hadis, kamu tak ikut hadis. Bukan masalah kamu ikut hadis, saya ikut hadis, tak. Tapi kamu ikut guru kamu, saya ikut Imam Syafi'i. Dah, selesai. Kalau kamu rasa guru kamu lebih alim daripada Imam Syafi'i, silakan. Kita tak payah bergaduh. Habis semayang, kita pergi makan roti canai sama-sama. Habis kita. Tapi untuk kamu tuduh saya tak ikut hadis, yang tu masalah. Itu berat tuduhan tu. Seolah-olah kamu nak mengatakan saya dah keluar daripada Islam sebab saya tak nak ikut Nabi. Tuduhan kamu tu sangat berat. Kita tak tuduh dia macam tu. Dia nak beza pandangan, suka hati. Dia tak nak baca kunut atau subuh, suka hati dia. Kita pun tak kata kunut tu wajib, kan? Habis semayang, kita boleh main badminton sama-sama, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak kata kita buat benda bid'ah, kita buat benda haram, kamu baca tahlil ni, kamu masuk neraka, kan? Kamu baca Yasin malam Jumaat, kamu buat benda yang lebih dahsyat lagi daripada orang buat konsert, disco dan sebagainya. Ini kata-kata dia orang. Dia kata sebab pelaku bid'ah lebih dahsyat lagi daripada yang melakukan maksiat tu semua. Saya dengar daripada guru-guru mereka, ustaz-ustaz yang ada kat sini yang jadi Wahabi ni, guru-guru mereka di Madinah, saya dengar sendiri daripada telinga dia orang, daripada dengan telinga saya, daripada mulut dia orang cakap macam tu. Dan ada ustaz-ustaz cakap macam tu dekat Malaysia. Nak banding dengan orang pergi disco dengan orang baca Yasin malam Jumaat, orang baca Yasin malam Jumaat tu lagi dahsyat, dia kata. Bayangkan tuan-tuan, ketaksuban. Itu baru namanya ta'assub. Hanya sebab guru dia ajar, kan, maka dia menyalahkan semua orang lain. Orang lain semua salah, aku je betul. Sedangkan kita ada panutan kita ada pandangan yang kita gunakan, bukan hanya semata-mata gunakan akal. Lainlah kalau ikut suka kita je. Best juga kalau buat ni. Bukan begitu. Okay, rasa cukup setakat tu insya-Allah untuk hari ni. Lambat kita tak sempat pula nak sembahyang isyraq. Jadi baik kita berhenti dulu sekarang. Kuliah ni sepatutnya dua kelas paling kurang. Jadi kita kompres jadi satu. Tu yang jadi kelang kabut tu. Jadi tapi tak apalah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Minta maaf apa salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون
قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى مدل الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.